Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kita ke udara dan bersiaran menerusi rancangan dialog untuk kali ini, di mana hari ini kita akan juga memperkatakan mengenai dengan diskriminasi dan psikologi. Satu topik yang cukup menarik dan kita rasakan cukup bermanfaat pastinya daripada penerangan dan perkongsian ilmu bersama dengan narasumber yang kita bawakan di studio pada kali ini, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Syahmun binti Haji Matasan, psikologis klinikal dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Diskriminasi dan psikologis, ini yang akan kita ketengahkan dan cuba kupas bersama, mengaitkan juga dengan musim ataupun pandemik COVID-19 yang turut melanda negara. Baik, setelah negara Brunei Darussalam mengesan kes pertamanya jangkitan COVID-19 dan tentunya yang menerima hambatan, tekanan dan emosi terganggu ni, sedikit terganggu ni adalah di kalangan para pesakit dan juga keluarganya. Barangkali Puan dapat memberikan perkongsiannya bagaimanakah cara mereka untuk menangani emosi apabila berdepan dengan masyarakat yang mungkin berpandangan negatif ataupun seumpamanya ataupun mendiskriminasi mereka. Okay. Terima kasih Sarina. Sebelum saya meneruskan, barangkali ingin saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk datang bersama. So mengenai diskriminasi dan psikologi. Sebelum saya menjawab soalan atau mungkin ingin saya ulas sedikitlah. Yeah. Memang benar sememangnya macam pandemik COVID-19 yang kita alami telah banyak mendatangkan pelbagai impak kepada dunia dan kita ni semua. Salah satu impak terbesarnya ialah impak dari segi emosi. Yeah. Bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi lebih-lebih lagi di kalangan pesakit dan ahli keluarga mereka. Sebagai contoh saja di negara kita ni sendiri pada awalnya, oleh kerana masih banyak yang belum kita ketahui mengenai virus COVID-19 ni, ianya telah banyak mengundang spekulasi dan maklumat yang kita ni tidak sahih, so fake news. Ini dan secara langsung boleh ianya menyebabkan sebenarnya timbulnya diskriminasi. Inilah ataupun kita ni juga stigma ataupun pandangan negatif dan serong kepada mereka yang menghidapinya. Adalah yang kita ni beberapa tips dan langkah yang kami syorkan apabila berdepan dengan masyarakat yang mendiskriminasi. Okey, langkah-langkah ni termasuklah juga satu yang pentingnya kita ni mesti barangkali kita ni bertenang, stay calm, stay calm, jangan melenting kalau sekiranya tu. Kita ni mesti stay calm. Ketahuilah bahawa diskriminasi ini bukanlah disebabkan kekurangan ataupun kesalahan para pesakit. Kalau pesakit di sana, luar sana, bukan kekurangan ataupun kesalahan habis kita. Maupun keluarga habis kita. Akan tetapi diskriminasi ini disebabkan oleh kekurangan ataupun ketidakfahaman orang-orang kita ni lah barangkali mengenai virus novel COVID-19. Kerana ianya adalah satu penyakit yang baru dan masih belum banyak diketahui mengenainya. So people tend to assume people tend to be afraid of the unknown and easy to relate kalau barang-barang yang kita ketahui ni sebagai yang berkaitan dengan orang atu, bukan kami. So penyakit COVID itu durang saja yang kena, bukan kami. Padahal walhal is actually orang siapa-siapa boleh saja menjadi yang berisiko untuk mendapatkan jangkitan ini. So perkara ataupun langkah pertama yang harus kita ni orang amalkan mungkin ialah penting untuk bertenang, bersabar dan bersikap terbuka serta memahami both side of the stories bilangnya kira-kira. So bagi pesakit cuba untuk bertenang dan bersabar, dan bagi orang ramai
cuba untuk terbuka dan memahami keadaan dan situasi daripada terus orang melemparkan pandangan negatif ataupun mendiskriminasikan itu. Itu langkah pertama. Yang kedua, of course, yang kita ni get the facts. Dapatkan maklumat yang sahih, yang tepat. Jangan yang dari Facebook. Ya, boleh mengelirukan. Yang tidak kita ni tentu kesahihannya. Betul. Apa yang perlu tadi pentingnya di sini mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat serta mutakhir. So seperti dengan melayari barangkali laman sesawang Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan nasihat daripada talian kesihatan COVID-19 iaitu talian 148 untuk orang get your facts right first. So ni dah boleh kita ni sebagai contoh ya ni kerana pasal ya makanan ini. Ya ni kerana pasal ya tepigangan ini. Macam itulah. So mesti kita didapatkan dulu facts yang lurus, facts yang sahih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi para pesakit dan ahli keluarga, memang orang mencabar untuk menerima pandangan negatif atau menerima kenyataan satu, dan untuk menerima pendapatan orang lain mengenai kita ni sendiri kalau sebagai pesakit ataupun ahli keluarga kita ni. Jadi penting untuk kita ni untuk menjaga diri kita dulu. Jaga diri itu yang kita look after yourself. Jaga diri Auda. Ini saya dari Pusat Promosi Kesihatan. Mungkin ini memanglah orang nasihat yang selalu didengar kali ini. Jadi pastikan habis kita pertama menjaga kesihatan kita. Menjaga kesihatan habis kita dengan memberikan penjagaan optimum. Okay. So ini termasuklah dengan mengamalkan pemakanan sihat kita. Jangan pasal rasa kita ni kurang sihat ataupun indahnya orang indah ku beliur, indah ku bersemangat macam itulah. Indah kita makan dengan teratur. Pastikan teratur pemakanan kita seperti yang disyorkan selalunya. Dapatkan ataupun lakukan kegiatan fizikal ataupun senaman fizikal semana yang dapat kita mampu buatlah. Okay. Kalau kita baru je baiknya katanya baru je sihat daripada pengidap jangkitan, perlahan-lahanlah seperti yang kita dengar selalu kami laung-laungkan dari Kementerian Kesihatan, slow and steady. So amalkan barangkali dengan melakukan kegiatan fizikal 3 ke 5 kali seminggu. Jangan yang parat-parat, yang ringan-ringan saja dulunya kita ni. Berjalan-jalan di sekeliling rumah ke dulu, macam itulah. Dan juga mendapat rehat ataupun tidur yang cukup. Okay. Sekurang-kurangnya 6 ke 8 jam sehari untuk merehatkan tubuh badan kita. Dan juga pada masa yang sama, kalau dari segi kesihatan fizik, mental ataupun psikologi untuk membantu meringankan tekanan Auda, kami syorkan lakukanlah latihan relaksasi seperti teknik pernafasan terkawal ataupun apa perkara yang Auda gemarilah sebenarnya orang to relax and to distract you from thinking so much about the negative thoughts sama juga banyak pulang kalinya untuk meningkatkan ketahanan emosi ni. Salah satu cara paling mudah kalau rasanya payah kita akan berkongsi dengan orang lain, tulis journal ni kami kami macam para pesakit kami di isolation center, we do give out a small journal for them to write down. Sekurang-kurangnya masa terisi mengisikan apakah aktiviti harian kita untuk kami orang. Again, this is a distraction techniques lah. Of course, last orang certainly tidak kurang pentingnya untuk berkongsi masalah ni dengan orang-orang yang kita percayai. Jangan disimpan sendiri. You must reach out to people yang kita percayai. Ini sama ada pesakit ataupun ahli keluarga. Jangan disimpan apa yang kita rasakan atau orang. Okay. Sendiri kita lah.
pasalnya memang merasa tertekan, cemas, takut atau marah ni merupakan perkara yang lumrah ataupun yang normal terjadi berikutan perubahan yang habis kita alami. Jadi you don't have to face it alone. Orang luahkan dan kongsikan masalah kita tu dengan orang-orang yang terdekat habis kita lah, supaya dapat mereka berikan sokongan dan juga kata-kata semangat untuk mengatasi masalah diskriminasi ini lah. Ini dari sudut perspektif pesakit dan keluarga dan lah. Juga mungkin keluarga ya. Jadi kita melihat secara menyeluruh diskriminasi ini boleh diasbabkan ataupun tercetusnya perasaan tindak balas didiskriminasi itu akibat daripada pandangan individu ataupun kelompok lain ya. Tetapi kalau dari segi psikologis ia turut memberi kesan ada orang kita ni di mana berfikir bukan-bukan, merasa lemah semangat ataupun semangat pun turun dan seumpamanya. Baik, selepas ini nanti lebih banyak akan kita bincangkan kerana disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini juga banyak kita ni lihat bukan hanya spekulasi, isu diskriminasi tetapi perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. Jadi kita akan berehat seketika Auda dan kita akan kembali bersama selepas ini. Brew Health bagi keselamatan warga Brunei. Baik, kita kembali bersama dalam rancangan dialog untuk edisinya kali ini. Kita masih memperkatakan mengenai dengan isu diskriminasi dan juga kesan psikologi. Ya. Baik, Puan, ya, kita bersama dengan Dayang Nur Syamun binti Haji Matasan, psikologis klinikal dari Pusat Promosi Kesihatan. Dari segmen pertama cukup menarik apa yang telah pun dikongsikan, beberapa tips dan juga anjuran nasihat daripada Kementerian Kesihatan macam mana menangani emosi ya. Kalau orang ini lebih kepada menumpukan para pesakit dan juga keluarga. Tetapi dalam hal ini juga kenyataannya bukan hanya pesakit dan keluarga sahaja yang turut terkesan. Pihak lain juga memang ada turut mendapat impaknya. Kita lebih menumpukan kepada golongan frontliners ataupun petugas barisan hadapan perubatan. Cabaran mereka cukup besar. Tanggungjawab yang mereka tanai itu perlu kita difahami sehingga kan pada satu situasi itu mereka juga terpaksa berjauhan daripada keluarga. Mungkin dari pihak Kementerian Kesihatan sendiri ada turut menyediakan perkhidmatan konsultasi ataupun mungkin kaunseling yang diberikan kepada mereka sama ada sebelum ataupun mungkin semasa mereka ini menjalankan tugasan. Sebenarnya Zarina, pihak Kementerian Kesihatan sememangnya menyediakan pelan tindakan yang cukup teratur untuk menangani penularan COVID-19 ya. Termasuklah dalam penjagaan psikologi ataupun kesihatan mental barisan para frontliners kami ya, yang mana ini termasuklah dari pada mengadakan mula-mulanya orang tercetusnya pandemik COVID-19 di negara kita ini. So with the deployment of everybody, termasuk saya pun ikut deployed juga. Kami titik beratkan dengan sesi briefing dan debrief sebelum, semasa dan selepas menanai tugasan yang diberikan. Okay. So seperti mana yang disebutkan tadi oleh Serina, ya benar, ahli barisan hadapan kami ada masanya terpaksa orang
bercerai, berjauhan daripada keluarga, daripada anak-anak. Seperti mana yang barangkali selalu kita ni lihat di kaca TV ada salah satu video tu menampakkan bagaimana seorang daripada petugas kami yang merasa orang sedih kerana terpaksa bercerai ataupun berjauhan daripada ahli keluarga. Now, so kami dari pihak Kementerian Kesihatan kami memang aturkan ataupun orang tawarkan sesi kaunseling kepada setiap ahli barisan hadapan kami yang boleh mereka orang dapatkan pada bila-bila masa sahaja. Di samping itu juga kami daripada ahli profesional kesihatan mental dan psikologis yang memberikan counselling ataupun sesi counselling atau khidmat nasihatannya. Dan kami juga menyediakan kita ni kira macam tadi tips dan langkah-langkah yang tertentu serta nasihat yang berbentuk infografik yang kami salurkan kepada mereka. Ianya juga terkandung di dalamnya kata-katanya orang semangat, motivasi, inspirasi dan yang lainnya. But itu memang kami tekankan, we must make sure everyone that goes out there yang kita ni terjaga juga dalam dari segi kesihatan mental ataupun psikologi diorang. So itu memang dalam orang di dalam dasar pelan tindakan kami lah. Alhamdulillah. Ya. Baik, satu situasi lagi, uri. Ataupun anxiety tu. Uria ni indah semana-mana timbul dalam masa pandemik COVID melanda di negara Brunei Darussalam, sehingga kan ada tindak tanduk sebilangan ataupun segelintir kecil masyarakat kita ni tu kan menyentuh barangan tu. Kalau sekiranya orang terdedah di kawasan luar takut-takutan, kan keluar rumah pun takut-takutan. Tapi dalam hal ini apa bentuk nasihat yang mungkin boleh diberikan kaedah ataupun cara yang wajar sebenarnya dalam kita ni menangani situasi ini? Uri ataupun keresahan, kebimbangan atau kekhawatiran, anxiety lah istilah. But I think kalau kita ni di Brunei lebih gemar memakai uri lebih beruri. Sebenarnya uri ni pada dasarnya adalah satu tindak balas atau reaksi emosi kita ni yang kita ni normal. Okay, if I can use that word lah. Normal fungsinya adalah untuk menjaga kita ni. Allah sediakan kita ni dengan perasaan beruri itu adalah normal. Yang in the normal ni itu ni tahap kekhawatiran yang terlampaunya kita ni. So over the limits lah. Ada orang kadang-kadang baibunanya urititisnya. Anda belum ada tuan dalam nama yang sebenarnya urititis anda belum ada, tapi artinya tahap anxiety ataupun tahap kebimbangan yang luar daripada jangkaan. When I say luar dari jangkaan ini seperti yang kita ni mengganggu fungsi seharian kita ni, rutin kita ni seharian, seperti macam keluar, takut memegang barang, dan macam-macam lagi lah. So now we must remember, kalau sekiranya ia melebihi tahap macam mana ni, bukan lagi normal tu. Tu ni orang sekiranya sampai indah tidur memikirkan ataupun indah bertidur. Indah bertidurnya kita tu indah lagi normal tu. So the first things that we suggest ataupun kami syorkan kepada sesiapa yang mengalami perkara seumpama ni, mungkin adalah untuk mendapatkan orang khidmat nasihat daripada para doktor. Okay, bukan lagi normal, jangan didiamkan dulu tu, jangan ditidurkan dulunya kita ni. Kalau boleh secepat mungkin jumpakan tahara para orang profesional. Okay, so yang tadi agaklah ke pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Dan luahkan, ceritakan masalah. Walaupun bukannya habis kita yang mengalaminya, sekiranya lah ahli keluarga kita yang mengalaminya, bawatah ahli keluarga kita tu untuk berjumpa dengan kami punya adalah para doktor ataupun ahli profesional. Itu satu. Ataupun mungkin kita ni ada kadang-kadang merasakan macam ku berani, belum ku beranikan ke
ke mana-mana ni kan bertanya pasal ni. Jadinya boleh kita sebenarnya menghubungi Talian Harapan 145. Talian Harapan 145 ni merupakan orang talian bantuan kesihatan mental dan atau psikologi. Jadinya apa saja soalan habis kita pergi sarani kah, di mana kita akan pergi kah, apapun tips atau khidmat nasihat yang dapat diberikan kah, boleh kita tanyakan di talian Harapan 145 sebenarnya. Jadi perlu kita ni faham juga fungsi sebenar talian 145 ni bukan talian curhat, tetapi talian untuk berkonsultasi, mendapatkan kaunseling mungkin. Dapat diterangkan lebih lanjut dari segi fungsi dan betul. Bukannya lurus tu Serina. Bukan talian 145 menerima panggilan mengenai apa jua masalah yang berkaitan dengan psikologi ataupun kesihatan mental kita ni, penjagaan kesihatan mental kita ni. Bukan talian orang curhat benarnya. Indah pulang drama bagi sejam untuk kita bercerita untuk talian curhat Indah, tapi untuk mendapatkan orang ke mana arah kita ni, untuk mendapatkan orang khidmat nasihat, bantuan sokongan dan juga penjagaan. Atu anunya tu sebenarnya ia sejaknya dilancarkan pada 12 Februari 2019. Fungsi utama talian harapan ni itu ni untuk mengurangkan stigma mengenai kesihatan mental. Ataupun masalah psikologi. Jadi supaya ada satu platform untuk orang kita ni, orang ramai orang kadang-kadang kita ni rasa malu ataupun rasa takut untuk pergi terus ke mana-mana pusat kesihatan untuk bercakap mengenainya. Jadi 145 adalah platformnya membantu. Siapa di kalangan mereka yang bertugas dan apa bentuk kemahiran serta bagaimana tahap kesediaan mereka untuk melayan pemanggil-pemanggil? Talian 145 bukan calang-calang orang yang menjaga sebenarnya. Alhamdulillah di Kementerian Kesihatan untuk talian 145 adalah di orang para petugas yang bertugas di talian 145 adalah merupakan ahli-ahli profesional kesihatan mental yang sudah menjalani trainings, menjalani latihan yang khusus untuk menerima apa jua aduan, mempunyai skills sepertinya orang de-escalation untuk public, macam mana untuk mengurangkan tekanan semasa menjawab. Itulah. So memang bukan orang not anyone macam memang terpilih. Dan apa yang kita ketahui juga talian 145 ini beroperasi dari setiap hari, termasuklah hari cuti kelepasan awam, dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Itulah ya. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya talian harapan ini kepada bis kita yang mungkin ada merasa satu beban emosi, tekanan, bis kita boleh merujuk ke talian tersebut, berkonsultasi bersama dengan para petugas yang pastinya akan dapat mudah-mudahan mengurangkan apapun bentuk permasalahan bis kita. Dan secara ringkas saranan dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Saranan dan nasihat kami dari Kementerian Kesihatan mengenai penanganan diskriminasi dan psikologinya, sebenarnya ianya merupakan tanggungjawab kita ni bersama. Satu, untuk mendapatkan orang info yang terkini, maklumat yang tepat. Jangan suka-suka hati kita ni kan membuat andaian ataupun yang mana seperti mana saya perbincangkan tadi, boleh mendatangkan pandangan yang negatif, pandangan yang salah, so dapatkan maklumat yang lurus, yang betul, tepat dan mutakhir, dan yang kedua mengenai dengan psikologi, penjagaan psikologi ataupun penjagaan kesihatan mental, ini juga adalah tanggungjawab kita ni bersama. Selama ini mungkin banyak orang yang masih tidak memahami apa sebenarnya kesihatan mental. Mungkin di lain segmen mungkin saya dapat untuk menerangkan dengan lebih lanjut. But we need to accept penjagaan psikologi ini sama pentingnya dengan penjagaan fizikal kita ni. So because ada pepatah bahasa Inggeris mengatakan there is no
there is no physical health without mental health. Jadi dua-dua ni mesti kita ni tanai. Jangan ada orang mungkin dari segi fizikalnya nampak sehat, tetapi ada sesuatu yang belum selesai dari segi emosi, unfinished business lah. Betul. So jadinya dua-dua kita ni tanai, dua-dua kita ni jaga, itu daripada kita sendiri. Dan sebagai orang yang kita ni kalau boleh berhentikan stigma. Berhentikan stigma, kerana dengan stigma ianya akan menghambat ataupun membantutkan penjagaan orang yang sepatutnya menerima penjagaan. So ini bukan seorang yang dapat buat. Bukan dari pihak kementerian sahaja, tapi menyeluruh. It has to be the whole nation approach. So mungkin itulah saja dulu yang dapat saya baik kongsikan. Kita melihat juga di sini Puan, sebenarnya dalam hal penjagaan kesihatan mental ini juga memerlukan tanggungjawab sosial itu sendiri. Apapun terima kasih kita ucapkan ruangan ataupun ruang untuk kita berbincang mengenai dengan isu diskriminasi dan psikologi yang turut mengaitkan dalam situasi COVID-19, dan kita ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dayang Nur Syamun binti Haji Matasan, psikologis klinikal dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, yang juga mengisikannya untuk rancangan dialog edisinya pada minggu ini. Jangan lupa Auda ke udara lagi di minggu hadapan dengan topik yang berlainan. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.